Keunikan Pasar Gok Kapur dan usaha kikis sekolah berbudi kepada tanah antara paparan dari Kelantan bersama Amirul Hafiz Rosli. Silakan. Pusat latihan mualaf di Kampung Kok Keli Tumpat, Kelantan menjadi pusat latihan mualaf pertama di negeri ini bagi menyantuni golongan berkenaan. Pusat latihan yang dibuka pada Februari 2020 itu juga mampu menarik golongan mualaf dari luar Kelantan untuk mendalami ilmu agama. Ketua Pegawai Agama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAID, Murtada Abdullah berkata, pusat itu menjadi penginapan sementara kepada saudara baru untuk tempoh 3 hingga 6 bulan. Antara kemudahan disediakan asrama, bilik keluarga, dewan serbaguna, dewan makan serta kelas agama. Jadi buat masa sekarang seramai 40 orang para mualaf telah belajar di sini sepanjang hari dan mereka merasa gembiralah dengan kewujudan pusat ini kerana mereka dapat hadir setiap hari dengan diberi peluang belajar ilmu dengan para ustaz, terutama di tempat lahirnya ulama Tok Seleha di sini. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas program Jelajah Ramadan Kelantan FM di Kampung Kok Keli Tumpat. Pusat latihan yang membabitkan kos mengubah suaian mencecah lebih 300,000 itu disumbangkan Bank Muamalat Malaysia Berhad. Sekarang ni makin ada peningkatan, makin baguslah, MAID banyaklah membantu, ramailah pelajar datang sini sekarang ni dan tiap hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu memang ramai pelajar datang sini. Dan kita penghuni dekat sini kelas kita penuh. Pagi kita masuk kelas belajar Al-Quran, fiqh, tauhid. Lepas tu lepas Zuhur kita belajar ada kemahiran. Memang baik dan sejak saya belajar di sini peningkatan dari segi membaca Al-Quran walaupun merangkak tapi ada peningkatan. Saya rasalah sebab kalau kita tengok pun kita dah boleh dah merangkak sendiri. Kalau dulu kita kena tunggu orang tunjuk, macam sekarang alhamdulillah lah bagi saya lah. Kelantan terkenal dengan keunikan seni budaya warisan tersendiri. Tidak terkecuali, lokasi tumpuan ramai antaranya pasar unit bercirikan perpaduan seperti Pasar Gok Kapur di Kota Baru. Ikuti laporan disediakan Anis Hazwani Azmi. Nama kampung Gok Kapur diambil sempena kegiatan pembuatan kapur di kawasan berkenaan. Gok bermaksud dapur atau relau untuk memanaskan kulit kerang yang dijadikan bahan asas untuk membuat kapur. Terletak kira-kira 2 km dari pusat bandar. Pasar petai ini turut menjadi tarikan masyarakat Cina di kawasan sekitar. Dibuka antara pukul 3 hingga 7 malam. Pasar ini agak terkenal bagi mereka yang ingin mendapatkan ikan segar dan kuih-muih tempatan selain sayur dan buah-buahan. Petai ni dia pasar pagi dah ada. Pasar berkasih. Jadi kalau dia jual petai lah, kita ambil petai. Kami RM20,000 petai. Kalau ada, maghrib tu ada lagi jual. Kadang-kadang. Pasar Gok Kapur ni dia tersembunyi sikit lah. Kalau orang tahu tempat ni dia akan mari carilah tu kuih dia ikan segar lah, ikan segar, sabak. Lepas tu buah-buah tu adalah sayur, nasi semua ada belakang sini, air. Dia makan cari tu kuih, dia tu kuih orang kerja pejabat lah banyak ke sini sebab tu pasar ni pasar petai. Jadi dia mau mari akan beli, dia mau kelik kerja, dia mau akan mari sini lah. Saya memilih untuk membeli di Pasar Gok Kapur ni sebab dia ada pelbagaian lah. Pelbagaian dari segi makanan basah dan juga makanan kering lah. Yang mana di sini juga kita ada buah Melaka yang mana agak famous lah dan tersohor lah di Kelantan ni. Dan ada beberapa lagi gerai-gerai makanan yang autentik bagi saya di Gok Kapur lah. Itu sebab menjadi pilihan saya untuk berbelanja di Pasar Gok Kapur. Adong Kota Lama, Dr. Hafizah Mustaqim antara yang sering berkunjung ke pasar ini. Pasar ini unik kerana memang orang kalau nak dapat makanan-makanan laut yang segar akan pergi ke pasar Gok Kapur yang beroperasi pada jam 2 hingga 7 petang setiap hari. Selain itu, selain makanan laut yang segar-segar, pasar ini terkenal dengan pembuatan makanan tradisional yang masih ada sekarang ini seperti pulut bakar,
ya, selain daripada onde-onde yang dibuat fresh di situ, ya, segar di situ, dan dia juga menampilkan makanan-makanan lain seperti pulut ayam, somtam dan pelbagai makanan-makanan yang lain. Dari Tupak ke Kota Baru, ni ada hati nak beli barang. Tapi alah gelap mana nak tuju, di Pasar Gok Kapur penuh dengan barang. Bukan sekadar barang basah, malah makanan siap turut ada. Sekian laporan dari Ani Hazwani untuk Berita RTM. Berbudi kepada tanah mampu jana pendapatan. Dimulakan 2 tahun lalu, projek tanaman tebu yang diusahakan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Kebangsaan SK Lepan Jaya Gua Musang di kawasan Tanah Lapang sekolah membuahkan hasil apabila 300 rumpun tebu kuning dan tebu merah boleh dituai. Penyelaras Agro School SK Lepan Jaya Ahmad Fakrul Razi Cik Daud berkata pihaknya menyasarkan keuntungan RM10,000 menerusi jualan air tebu. Ramadan kali ini mereka menjual 200 plastik air tebu sehari yang diproses sendiri oleh guru, murid dan ibu bapa. Kita telah membekalkan kepada penjual-penjual tebu di sekitar daerah Gua Musang, tetapi kita melihat dari segi margin keuntungan yang kecil. Oleh hal yang demikian, kita tahun ini kita membuat kelainan, kita menjual produk air tebu secara runcit di sekolah yang kita anggarkan keuntungan boleh mencecah sehingga RM10,000. Hasil daripada jualan tebu ini akan disalurkan kepada akaun PIBG, yang mana akaun PIBG ini akan digunakan untuk membantu semua murid di sekolah ini yang kebanyakan dan terdiri daripada golongan B40. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid PKM dan Penasihat Agro School SK Lepan Jaya Muhammad Jailani Mak Jusoh berkata permintaan tebu laris ketika cuaca panas dan bulan Ramadan. Jadi perancangan kami untuk fasa seterusnya, kami ingin perbanyakkan tanaman tebu ni di ruang-ruang kosong yang sesuai supaya permintaan ni kami boleh sempurnakan lagi besar lah. Jadi oleh kerana sekarang ini musim Ramadan dan juga cuaca yang panas, lagi menggalakkan ataupun permintaan tebu ni makin tinggi. Kalau suasana kawasan Lepan Jaya ni dia satu, pada pandangan saya dia satu circle yang macam satu big family. So suasana dia memang meriah. Sebab semuanya orang di sini kenal-kenal kan. So semua akan datang dan menunggu, kadang-kadang itu lebih awal daripada kami. Sekian paparan dari Kelantan, dari sungai hingga ke segara. Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Baik, terima kasih Amirul. Tradisi mengetuk genta diteruskan di Kuala Terengganu bagi mengejutkan suri rumah untuk memasak hidangan sahur serta mengingatkan waktu berbuka. Setiap kali Ramadan menjadi rutin dua bersaudara mendaki 90 anak tangga untuk ke puncak Bukit Puteri yang terletak 200 meter dari aras laut. Muhammad Muizuddin Mansur 25 tahun dan sepupunya Muhammad Hamidi Aminuddin 30 tahun dari kampung Teluk Pasu Manir diberi tanggungjawab mengetuk genta 30 minit sebelum waktu berbuka dan waktu imsak. Mereka merupakan generasi ketiga diberi tanggungjawab mengetuk genta diwarisi daripada bapa Muhammad Muizuddin Mansur Awang 74 tahun. Muhammad Muizuddin akan ke Muzium Negeri seminggu sebelum Ramadan untuk mengambil pemukul dan kunci lokap genta. Belum buka 30 minit, katuk banyak 7 kali. Lepas tu pukul 1, 36 kali untuk macam nak kejut orang sahur lah. Lepas tu pukul 5, 4 kali sahur. Katuk 4 kali. Imsak lah. Tu. Boleh dengar jauh mana? Setakat saya tahu Takir. Setakat jauh ni. Lepas tu Duyung. Lepas tu ialah setahu saya. Sebab satu warisan. Saya daripada tu oleh kerana kita unik. Di Terengganu ni kita unik lah sebab kita ada genta yang besar. Jadi dah benda ni
telah diamalkan daripada dulu. Jadi tak salah kalau kita teruskanlah supaya masyarakat ataupun generasi sekarang ni dia boleh tahu apa yang pernah dibuat daripada dulu, dan dia orang boleh tengok sekarang dia boleh tengok, dia boleh merasai, walaupun kalau kita ikutkan memanglah ada dah tradisi pasang bedil, tapi tu hak barulah.